Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu saya Cikgu Wan Izzati binti Wan Azmi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad. Okay, jadi pada hari ini kita akan mengulang gaji uh, bagi mata pelajaran sejarah untuk subtopik. Okay, subtopik 3.3 iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Okay, jadi saya percaya awak semua sudah pun belajar dan pada hari ini kita akan mengulang kaji lah. Kita akan sama-sama mengingati kata kunci dan juga melihat beberapa contoh ataupun bentuk soalan yang selalu ditanya bagi tajuk Perang Dunia Kedua di Eropah ini. Okey, pertama sekali kita tengok bagaimana Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku. Okey. Jadi Perang Dunia Kedua ini berlaku pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Agak lamalah Perang Dunia ini berlaku. Dan awak kena faham Perang Dunia Kedua ini berlaku di antara dua medan pertempuran. Dua medan pertempuran. Itu yang pertama berlaku di Eropah, benua Eropah itu sendiri. Dan yang kedua, awak jangan keliru. Bila sebut saja tajuk Perang Dunia Kedua, awak kena faham yang pertama berlaku di Eropah dan yang kedua medan pertempurannya adalah di kawasan Asia Pasifik. Okey, itu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Jadi saya harap awak semua tidak kelirulah berkaitan dengan tajuk Perang Dunia Kedua. Tetapi pada hari ini kita fokus kepada Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah sahaja. Okey, jadi kita tengok kaitan dengan Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Okay, ia melibatkan dua pakatan. Okay, yang mana pakatan tersebut dikenali sebagai kuasa paksi. Okay, ingat kuasa paksi dan satu lagi iaitu kuasa persekutu. Jadi di sini ada dua kuasa ataupun pakatan yang terlibat. Jadi soalan pun boleh tanya berkaitan dengan pakatan ataupun negara. Okay, jadi di sini saya ingin memperjelaskan negara-negara yang terlibat dalam kuasa paksi. Okay, iaitu negara Jerman. Okay, yang kedua ialah Itali dan juga yang ketiga ialah Jepun. Itu adalah negara yang terlibat yang menganggotai kuasa paksi. Manakala pakatan yang kedua pula iaitu kuasa persekutu. Okay, siapakah yang menyertai kuasa persekutu? Okay, yang pertama Britain, yang kedua Rusia, yang ketiga Amerika Syarikat dan yang keempat ialah Perancis. Di sini saya nyatakan empatlah negara yang terlibat. Okay, jadi di sini awak jangan keliru. Ada dua, sama ada soalan boleh tanya pakatan yang terlibat ataupun negara. Yang manakah negara terlibat ataupun apakah negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi awak boleh masukkan mana-mana jawapan lah. Okay, sama ada kuasa paksi dan persekutu ataupun mana-mana negara yang terlibat. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Okay, untuk lebih memudahkan kamu untuk mengingat, senang saja kalau soalan tanya berkaitan dengan pakatan ataupun negara yang terlibat. Okay, awak ingat formula beras Jerman. Beras tu apa? Mewakili B, B Britain, R Rusia, A Amerika Syarikat, BRAS Amerika Syarikat. Jerman lah bagi kuasa paksi. Senang saja. Jadi bila soalan minta 2 markah, 3 markah, awak ingat saja beras Jerman ni, awak boleh mendapat markah yang penuh. Okey, itu adalah kuasa ataupun kata yang terlibat, negara yang terlibat dengan Perang Dunia yang Kedua. Okey, sekarang kita dah pun mengenali pakatan ataupun kuasa yang terlibat. Kita pergi kepada sebab. Okey, faktor. Kenapa berlaku Perang Dunia yang Kedua di Eropah? Okey, ada 3 sebab. Awak ingat 3 sebab ataupun 3 faktor. Mengapa Perang Dunia Kedua berlaku? Okay, ia juga berikutan dengan Perang Dunia yang Pertama lah. Yang awak telah pun mempelajarinya lah. Di subtopik sebelum ni lah 3.1 dan 3.2.
Okey, sekarang faktor yang pertama, okey, kita tengok iaitu kemunculan ideologi baharu. Okey, ingat ideologi. Jadi sebab yang pertama kenapa Perang Dunia Kedua berlaku ialah ideologi baharu. Okey, apakah ideologi yang terdapat ataupun yang muncul berikutan dengan berlakunya Perang Dunia Kedua? Okey, yang pertama ialah fasisme. Ideologi fasisme iaitu dipimpin oleh Benito Mussolini daripada parti fasis. Okey, seperti yang saya highlightkan. Okey, perkataan berwarna ungu ataupun purple. Okey, jadi awak kena ingat fasisme pimpinan Benito Mussolini. Di situ kalau kata soalan tanya berkaitan dengan faktor, awak masukkan ideologi baru, masukkan ideologi fasisme, okey, awak bagi tahu siapa yang terlibat, Benito Mussolini, awak dah pun boleh mendapat 2 markah. Okey, yang mana? Okey, Benito Mussolini telah menguasai Itali pada tahun 1922. Okey, jadi apa yang awak perlu tahu berkaitan ideologi okey. Jadi ingat dalam minda awak, fasisme ialah memberi keutamaan kepada negara. Okey. Mereka mengutamakan negara melebihi kepentingan individu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, mereka tekankan nasionalisme melampau. Okey, termasuklah berperang. Semangat cintakan negara mereka berkobar-kobar. Itu berkaitan dengan fasisme yang berlaku di Itali. Fasisme untuk Itali. Okey. Jadi kenapa mereka wujudkan nasionalisme yang melampau? Untuk meningkatkan imej negara. Jadi apa kesan ideologi ni? Okey, dia dapat menguasai Habsyah ataupun Ethiopia dan juga Albania. Okey, paling mudah untuk awak nak mendapat markah yang mudah. Cukup sekadar awak mengingati kemunculan ide baru iaitu fasisme. Pimpinan Benito Mussolini memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan juga percaya kepada nasionalisme melampau. Jadi di sini saya highlightkan 3 huraian yang memudahkan awak untuk nak mengingat dengan cepatlah. Okay? Jika awak tidak mampu nak mengingat kesemuanya, tapi jangan lupa. Ingatlah walaupun satu ataupun dua untuk awak mendapatkan markah sekiranya soalan ditanya dalam peperiksaan. Okay, mari kita tengok ideologi yang kedua pula. Okay, iaitu ideologi Nazisme. Nazisme pula pimpinan Adolf Hitler. Saya percaya awak semua sangat mengenali Hitler. Okay, jadi Nazisme ni adalah daripada parti Nazi. Apa yang awak perlu tahu berkaitan Nazisme? Iaitu Nazisme ni adalah untuk membentuk kerajaan Jerman. Mereka mengagungkan bangsa Jerman. Ini perkataan ataupun kata kunci yang mudah untuk awak nak ingat. Ingat Nazisme, ingat mengagungkan bangsa Jerman. Kemudian mereka nak memulihkan nasionalisme Jerman lah. Kerana Jerman terpaksa menanggung kesan daripada Perang Dunia yang Pertama. Sebab itulah Adolf Hitler mengetepikan perjanjian Versailles dan beliau membina angkatan tentera semula. Jadi beliau juga berjaya menduduki Rhineland. Paling mudah awak nak ingat berkaitan Nazisme, ingat pimpinan siapa? Iaitu Adolf Hitler. Kemudian apa yang awak perlu ingat berkaitan Nazisme? Mengagungkan bangsa Jerman. So di situ awak dah boleh dapat markah. Kedua awak boleh buat juga. Mereka memulihkan nasionalisme Jerman. Itu dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Itu faktor yang pertama. Selesai bagi faktor yang pertama iaitu ideologi baharu. Ingat ideologi. Sebab Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah. Sekarang mari kita tengok faktor yang kedua. Mengapa berlaku Perang Dunia Kedua di Eropah? Kerana ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jadi sebenarnya perjanjian Versailles ni dikenakan kepada Jerman. Jadi apa yang berlaku kepada Jerman yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua? Jerman menganggap perjanjian ini tidak adil. Jadi awak ingat perkataan perjanjian Versailles tidak adil. Mudah saja. Itu kata kunci dia. Tidak adil. Selain tidak adil. Perjanjian juga menjejaskan kedaulatan negaranya. Kenapa kedaulatan negara Jerman terjejas? Sebab mereka hilang tanah jajahan. Akibat daripada peperangan Perang Dunia yang Pertama tersebut. Jadi apa yang dikenakan kepada Jerman? Bayar pampasan perang yang tinggi. Jadi bila keadaan tersebut berlaku, maka wujudlah kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk di Jerman.
Itu yang menyebabkan berlaku ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Di sini pun saya dah highlightkan. Okey, kata kunci yang membantu kamu untuk mengingat dengan mudah. Okey, ingat perjanjian Versailles, ingat perjanjian ini tidak adil. Siapa yang menganggap perjanjian ini tidak adil? Jerman. Okey, kenapa tidak adil? Menjejaskan kedaulatan. Jerman hilang tanah jajahan. Okey, itu antara kata kunci yang memudahkan awak lah. Untuk nak mengingat faktor yang kedua berkaitan dengan ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Okey, kita tengok faktor yang ketiga. Iaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kenapa Liga Bangsa-Bangsa ini ditubuhkan? Semestinya lah untuk memastikan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Di Liga Bangsa-Bangsa ini ditubuhkan selepas berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Tetapi apa yang berlaku kepada Liga Bangsa-Bangsa yang cuba mewujudkan kembali keamanan selepas perang? Gagal. Itu yang saya highlightkan, perkataan gagal. Okey, kenapa gagal? Jadi di sini saya dah senaraikan ada 3 cabaran. Okey, 3 cabaran berkaitan dengan Liga Bangsa-Bangsa. Iaitu yang pertama, awak ingat krisis Manchuria. Okey, cabaran ni pun boleh ditanya dalam soalan objektif. Okey, jadi apa yang berlaku dengan krisis Manchuria? Jepun telah menakluk Manchuria lah, itu wilayah di China. Itu antara cabaran. Kenapa Liga Bangsa-Bangsa ini gagal? Okey, yang kedua pula, berlaku perjanjian pertukaran senjata. Tetapi berlaku sebaliknya, iaitu Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa. Okey, jadi Jerman tidak mengikut apa yang dijanjikan lah. Okey, malah Jerman membesar agak Angkatan Tentera. Itu yang menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa itu gagal. Jerman sendiri keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa. Okey, dan yang ketiga berlaku krisis Habsyah. Okey, yang mana Itali telah menyerang Habsyah di Afrika. Okey, itu antara 3 cabaran. Okey, tak mengapa, jangan risau. Okey, walaupun nampak macam banyak, tapi sikit saja perkataan yang awak perlu hafal. Okey, iaitu awak boleh ingat keamanan. Liga Bangsa-Bangsa ditubuhkan untuk mewujudkan keamanan. Tetapi apa yang berlaku? Gagal. Ingat perkataan aman. Ingat perkataan gagal. Okey, dan awak boleh senaraikan ada 3 cabaran Liga Bangsa-Bangsa. Krisis Manchuria seperti yang saya highlightkan. Okey, yang kedua perjanjian pertukaran senjata. Okay, dan yang ketiga krisis Habsyah. Okey, itu 3 cabaran. Kenapa Liga Bangsa-Bangsa itu gagal? Okey, sekarang kita dah pun habis berkaitan dengan faktor ataupun sebab. Mengapakah Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku? Jadi ingat ada 3 faktor, ada 3 sebab dia. Okey, yang pertama awak ingat ideologi. Okey. Yang kedua, awak boleh ingat perjanjian. P, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Okey. Dan yang ketiga, Liga Bangsa-Bangsa. Okey, awak boleh ingat Liga Bangsa-Bangsa. Maksud Liga Bangsa-Bangsa ni ditubuhkan untuk negara-negara lah yang terlibat dengan peperangan. Okey, habis berkaitan dengan faktor ataupun sebab kenapa berlakunya Perang Dunia Kedua. Okey, sekarang kita tengok berkaitan dengan peristiwa Perang Dunia yang Kedua. Okey, soalan pun boleh ditanya. Ceritakan bagaimana Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku. Okey. Jadi Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku apabila Jerman menyerang Poland. Ingat dalam minda awak. Berlaku sebab apa? Jerman menyerang Poland. Okay. Kemudian Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Itu yang menyebabkan Perang Dunia Kedua meletus. Okay. Jerman serang Poland. Okay. Kemudian Britain dan Perancis isytiharkan perang terhadap Jerman. Okay, mari kita tengok dalam peristiwa Perang Dunia yang Kedua. Apa yang berlaku? Apa yang dilakukan oleh Jerman dalam nak menakluk Eropah? Okay, yang pertama Jerman menakluk Eropah Barat. Di kawasan Eropah Barat. Okey. Jadi apa yang Jerman lakukan? Awak ingat perkataan serangan Blitzkrieg. Okay, serangan Blitzkrieg. Ingat perkataan Blitzkrieg.
Itu dalam penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Awak tulis saja dalam jawapan awak ada perkataan serangan Blitzkrieg, diterima. Awak akan dapat skor. Okey, jadi apa yang berlaku bila Jerman menggunakan serangan Blitzkrieg? Jerman berjaya menawan Poland. Dan beberapa negara yang lain lah. Awak boleh tengok Poland ada, Denmark ada, okay, Perancis, Norway, Belanda. Okey, jadi berjayalah. Dan okay, kesan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, Jerman berjaya menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat. Itu cerita di sebalik penaklukan Jerman dalam Perang Dunia yang Kedua di Eropah. Saya ulang balik, awak ingat perkataan serangan Blitzkrieg. Okay, kemudian Jerman berjaya menawan Poland. Ingat satu. Okay? Salah satulah kalau awak tak mampu nak ingat semuanya. Okay. Dan kesan dia berjaya menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat. Hampir keseluruhan Eropah Barat. Jadi di situ ada 3 kata kunci untuk awak nak menghurai berkaitan dengan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Okey, kita tengok peristiwa yang kedua. Apa yang berlaku? Pengeboman Britain. Siapa yang mengebom Britain? Sudah semestinya Jerman. Ingat perkataan serangan daripada udara dan juga laut. Okay, udara, serangan udara dan juga laut. Itu bagaimana Jerman mengebom Britain daripada udara dan juga laut. Jadi apa yang berlaku selepas Jerman bom Britain? Okay, jadi berlakulah kemusnahan kawasan pelabuhan, kawasan perindustrian dan juga pertahanan. Okay, dan kesan daripada pengeboman ini, ekonomi Britain terjejas. Jadi ada ingatlah 3 kata kunci juga. Sekiranya awak tidak mampu nak mengingat kawasan mana yang musnah, ketiga-tiga kawasan itu cukup sekadar awak mengingat salah satu. Pelabuhan Britain musnah. Okay, jadi apa yang berlaku bila pelabuhan musnah? Ekonomi terjejas. Ingat, serangan udara dan laut memusnahkan pelabuhan, menjejaskan ekonomi Britain. Okay, itu cerita di sebalik pengeboman Britain. Okay, kita tengok yang ketiga. Apakah lagi yang berlaku dalam Perang Dunia yang Kedua? Itali menyertai perang di Eropah. Okay, ini cerita yang ketiga, peristiwa yang ketiga dalam Perang Dunia Kedua. Itali pula menyertai perang di Eropah. Okay, jadi kata kunci dia, Itali mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis. Kenapa? Kerana Itali ialah sekutu Jerman. Okay? Jadi ingat perkataan Itali isytihar perang terhadap Britain dan Perancis. Okay, jadi bagaimana Itali nak mengisytiharkan perang? Bagaimana Itali itu melibatkan diri dalam kancah peperangan? Itali menyerang Perancis daripada arah selatan. Manakala sekutunya Jerman menyerang pula Perancis dari arah utara. Okay, itu keadaan yang berlaku. Itali serang Perancis dari arah selatan, manakala Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Okay, awak ingat Itali selatan, Jerman utara. Okay, boleh? Alright, dan yang terakhir, peristiwa yang keempat iaitu serangan Jerman ke atas Rusia. Okay, ini peristiwa yang terakhir. Bagaimana Perang Dunia Kedua itu berlaku? Okay, jadi Jerman menyerang Rusia. Okay, bagaimana Jerman menyerang Rusia? Okay, dengan cara apa? Ingat perkataan Operasi Barbarossa. Sedap kan nama? Barbarossa. Okay, eja dengan betul-betul. Okay, ada double S di situ. Operasi Barbarossa. Okay, apa dimaksudkan dengan Operasi Barbarossa? Iaitu serangan besar-besaran. Serangan paling besar yang dilakukan oleh Jerman ke atas Rusia. Itulah Operasi Barbarossa. Jadi awak ingat macam mana Jerman nak menyerang Rusia? Melalui Operasi Barbarossa. Okay, jadi melalui operasi ini Hitler ingin menawar Rusia dan menguasai seluruh Eropah. Itulah cita-cita Hitler. Okay, dan dalam serangan ini mereka menyasarkan bandar utama. Awak ingatlah salah satu bandar utama seperti yang saya highlightkan. Leningrad, Moskow ataupun Stalingrad. Ingatlah mana-mana satu yang memudahkan awak. Okay. Bagi saya kalau mudah nak ingat Moskow. Kalau awak suka Stalingrad, ingatlah Stalingrad. Okay. Jadi awak ingat, serangan Jerman ke atas Rusia melalui Operasi Barbarossa. Okey, yang ni maklumatlah tambahan bagi awak. Awak kena tahu dan kena maklum
Kerana apa saya kata begitu? Kerana dalam soalan objektif ada ditanya berkaitan dengan dua operasi ini. Awak kena tahu bezalah. Serangan Blitzkrieg, okey, bila berlaku? Operasi Barbarossa, bila berlaku? Okey, jadi kita dah pun berbincang, mengenai serangan Blitzkrieg, iaitu sewaktu penaklukan Jerman terhadap Eropah di barat. Apa dimaksudkan dengan Blitzkrieg? Kilat. Awak ingat Blitzkrieg, kilat. Yang mana dalam serangan kilat ini, okey, Jerman menggunakan kapal terbang. Jerman mengebom musuh. Mereka menyerang menggunakan kereta kebal dan juga tentera bermotosikal. Jadi soalan berkaitan Blitzkrieg ni mungkin ditanya dalam soalan objektif lah. Jadi sedia maklum ingat Blitzkrieg ialah serangan kilat. Manakala operasi Barbarossa? Bilakah Jerman menggunakan operasi Barbarossa? Sewaktu menawan Rusia. Itu beza antara dua perkara ini. Serangan Blitzkrieg dan juga operasi Barbarossa. Apa dimaksudkan dengan operasi Barbarossa? Operasi besar-besaran tu. Kenapa dikatakan operasi besar-besaran? Ia melibatkan 3 juta tentera Rusia. Ramai terlalu ramai. Dibantu pula 3,350 kereta kebal, 2,270 kapal terbang. Dan disertai pula oleh tentera Finland, Hungary dan Romania. Itulah yang dimaksudkan dengan operasi Barbarossa. Operasi besar-besaran. Paling mudah awak ingat kenapa dia besar-besaran? 3 juta tentera Malaysia, ingat. 3 juta, jumlah yang sangat besar. Habis berkaitan dengan peristiwa. Dan perkara yang terakhir yang awak perlu tahu dalam Perang Dunia Kedua semestinya lah berkaitan dengan penamatan Perang Dunia yang Kedua. Jadi bagaimana Perang Dunia Kedua itu berlaku? Bagaimana Perang Dunia itu tamat? Mari kita tengok pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi Perang Dunia Kedua di Eropah ni berakhir. Disebabkan oleh adanya kerjasama. Kerjasama kuasa besar. Siapa dimasukkan dengan kuasa besar tu? Awak ingat Presiden Amerika, Perdana Menteri Britain. Jadi bagaimana mereka bekerjasama? Mereka saling bertemu. Jadi di situ boleh dapat markah. Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Britain sering bertemu. Itu bukti mereka menjalinkan kerjasama. Kenapa mereka bertemu? Membuat keputusan politik dan ketenteraan. Inilah kekuatan mereka. Macam mana mereka boleh berjaya menawan Jerman, mengalahkan Jerman yang menyebabkan Perang Dunia Kedua itu berakhir. Jadi kerjasama ini juga bukan hanya melibatkan Amerika dan juga Britain, tetapi melibatkan Rusia, iaitu presidennya Joseph Stalin. Jadi apa yang berlaku bila terjalinnya kerjasama kuasa besar ni? Jadi ketiga-tiga perkhidmatan udara, darat dan laut beroperasi di bawah kepimpinan komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Jadi itulah kekuatan tentera bersekutu. Bila adanya kerjasama yang kuat, mereka berjaya mengalahkan Jerman dan menamatkan Perang Dunia Kedua. Awak ingat kerjasama kuasa besar. Siapa kuasa besar tersebut? Amerika Syarikat, Britain dan juga Rusia. Jadi ketiga-tiga pimpinan, pucuk pimpinan negara tersebut bekerjasama, bertemu, membuat keputusan politik. Itu sebab yang pertama, adanya kerjasama kuasa besar. Mari kita tengok sebab yang kedua. Semestinya tidak lain tidak bukan, sesebuah peperangan itu berjaya disebabkan oleh strateginya yang berkesan. Faktornya yang mana? Keberkesanan strategi serangan. Seperti yang saya highlightkan dengan warna hijau. Itu faktor kejayaan tentera bersekutulah. Yang berjaya menamatkan Perang Dunia yang Kedua. Jadi bila awak baca soalan, awak kena faham. Apakah yang soalan minta? Kehendak soalan berkaitan dengan apa? Kalau soalan minta berkaitan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, inilah jawapannya. Jadi faktor yang kedua, bagaimana tentera bersekutu boleh mengalahkan Jerman ataupun berjaya. Kejayaan tentera bersekutu menamatkan Perang Dunia Kedua ialah melalui keberkesanan strategi serangan. Jadi bagaimana strategi serangan itu boleh berjaya?
Yang pertama disebabkan oleh kesilapan kuasa paksi. Kuasa paksi ialah siapa? Jerman lah dan juga sekutunya. Okay? Kesilapan mereka dalam membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia. Okay? Jadi sebenarnya operasi Jerman menawan Rusia ni gagal. Itu yang saya highlightkan dengan perkataan berwarna ungu tu kan. Ingat, okay? Operasi Jerman ataupun kuasa paksi ini gagal dalam nak menawan Rusia. Okay, manakala apa yang dikatakan strategi serangan yang berkesan tu kepada tentera bersekutu? Kejayaan operasi pendaratan. Okay, jadi tentera bersekutu ni berjaya merancang strategi serangan iaitu pendaratan di Normandy, Perancis. Okay, sekarang kita tengok. Okay, kenapa Jerman gagal? Kan, disebabkan oleh keberkesanan strategi tentera bersekutu. Kenapa Jerman gagal menawan Rusia? Dan menyebabkan tentera bersekutu menang. Dapat mengalahkan Jerman. Okay, yang pertama kerana apa? Hilang banyak nyawa tentera. Okay, sebab perang ini berlaku terlalu lama. Kemudian berlaku waktu musim sejuk. Okay, jadi sebab itulah tentera Jerman hilang nyawa. Ramai tentera Jerman mati. Okay, itu sebab yang pertama. Kemudian mereka kehabisan peluru. Senang je awak ingat dalam minda awak. Okay, nyawa hilang yang pertama, peluru habis. Kehabisan peluru. Itu sebab Jerman gagal menawan Rusia. Sebab apa peluru boleh habis? Bekalan makanan boleh habis. Okay, kerana perang yang terlalu lama lah. Okay, jadi bila peluru habis, bekalan pun habis, hilang banyak nyawa, minyak pun habis, semangat tentera Jepun mulai lemah. Okay, dan dia menyebabkan Jeneral Jerman, Jeneral Tentera Jerman mengingkari arahan Hitler untuk meneruskan peperangan. Okay? Jadi mereka mengingkar arahan Hitler dan mereka menyerah kalah. Jadi Jeneral Jerman menyerah kalah kepada Rusia lah di Stalingrad. Salah sebuah bandar utama. Okay? Jadi itu yang berlaku kepada Jerman. Kenapa Jerman boleh tewas dan Jerman menyerah kalah lah. Okay? Ingat, hilang banyak nyawa, kehabisan peluru, semangat sudah lemah. Makanan tak ada, peluru habis, kan? Minyak pun habis. Ramai tentera dah meninggal. Jadi semangat mereka hilang, lemah. Itu yang menyebabkan Jerman menyerah kalah. Okay? Dan yang kedua, kita tengok kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okay, operasi ini dikenali sebagai Kod D-Day. Saya percaya awak sangat tidak asing lah dengan istilah tersebut. Operasi Kod D-Day. Kalau dalam soalan, awak nyatakan saja jawapan ni, automatik awak akan mendapat markah. Iaitu bukti bagaimana tentera bersekutu berjaya. Okay, berjaya mengalahkan Jerman. Iaitu dalam operasi Kod D-Day ni, tentera bersekutu mendarat di Normandy. Jadi di sini, tentera bersekutu berjaya memperdaya Jerman. Okay, kenapa tentera bersekutu berjaya memperdaya Jerman? Kerana maklumat yang diperolehi oleh tentera Jerman, pendaratan tentera bersekutu sepatutnya berlaku di Calais. Tetapi tentera bersekutu mendarat di Normandy. Itu sebenarnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam merancang strategi. Itu nilai yang kita boleh ambil. Ataupun iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi bila kita menjadi pemimpin, apa yang kita perlu ada? Sikap apa yang kita ada? Sikap bijaksana. Okay, nilai bijaksana adalah nak merancang strategi. Kita nak melakukan apa-apa tindakan sekalipun. Okay, inilah kejayaan tentera bersekutu. Mereka bagi maklumat sepatutnya mendarat di tempat lain, tetapi mereka mendarat di kawasan yang lain. Jadi Jerman terpedaya di situ. Okay? Jadi apa yang berlaku? Bila mereka dah berjaya memperdaya Jerman, semangat tentera bersekutu ini semakin meningkat. Mereka senanglah kan? Okay, dan disebabkan ini, tentera bersekutu berjaya membebaskan Perancis dan Eropah lain daripada penaklukan Jerman. Okay? Itu yang menyebabkan kejayaan tentera bersekutu dalam nak mengalahkan Jerman. Maka tamatlah Perang Dunia yang
kedua. Okey? Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah antara dua pakatan. Okey, itu pakatan apa? Ingat tak? Ingat ataupun tak pakatan apa? Okey, pakatan kuasa paksi dan juga tentera bersekutu ataupun kuasa bersekutu. Ha, okey, jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan subtopik 3.3 Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Okey, di sini kita tekankan 3 perkara sahaja. Faktor ataupun sebab berlakunya Perang Dunia Kedua, kemudian peristiwa. Bagaimana Perang Dunia Kedua itu berlaku ataupun tercetus. Apa peristiwa yang berlaku sepanjang Perang Dunia ini dilancarkan. Dan bagaimana Perang Dunia ini tamat. Okey, sebab-sebab yang menyebabkan tentera bersekutu ini berjayalah menawan Jerman. Okey, sekarang mari kita lihat beberapa bentuk soalan ataupun contoh-contoh soalan yang awak semua akan jumpa. Okey, berkaitan dengan Perang Dunia yang Kedua. Okey, yang pertama, bagi soalan struktur lah. Selalunya lah rata-rata mana-mana soalan yang mungkin awak dah pun jumpa. Okey. Antara bentuk soalannya ialah nyatakan dua pihak. Selalunya dua atau tiga lah. Soalan boleh tanya. Okey, dua pihak ataupun dua negara. Senaraikan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Nyatakan dua pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, nyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey. Satu Roman, dua Roman. Jadi awak nyatakan mana-mana lah sama ada pihak ataupun negara. Jadi apakah pihak ataupun negara yang terlibat? Okey. Inilah jawapannya. Okey. Kalau soalan minta negara, awak boleh nyatakan lah negara daripada mana-mana pihak ataupun kuasa lah. Okey, awak boleh nyatakan negara Jerman, Itali, Jepun. Ataupun ingat formula yang saya nyatakan tadi, beras Jerman. Jadi di sini memang ada pilihan jawapan. Ada beras Jerman, BRAS Jerman. Jadi beras Jerman ni sebenarnya meliputi kedua-dua pakatan. Okay, Jerman kuasa paksi, beras iaitu kuasa bersekutu. Jadi awak dah dapat dua benda dalam satu formula. Okay, dua-dua pakatan awak dah nyatakan. Okay, jadi bagi kuasa bersekutu, dua Roman, Britain, Rusia, Amerika Syarikat ataupun Perancis. Okay, ataupun kalau soalan tanya pakatan, inilah dua jawapan. Kuasa paksi dan juga bersekutu. Okay, sekiranya soalan tanya negara, awak boleh masukkan seperti satu Roman dan dua Roman. Okay, beras Jerman. Kalau soalan minta pakatan, okay, seperti yang jawapan di 3 Roman dan 4 Roman. Okay, jadi setiap satu negara ataupun pakatan, awak akan mendapat satu markah. Okay, simak selalu kalau ditanya berkaitan dengan pihak yang terlibat, negara yang terlibat, selalunya kebiasaan markah hanyalah 2 ataupun 3 lah. Yang menjadi kebiasaan 2 markah saja. Okey, kemudian kita tengok bentuk soalan yang lain berkaitan dengan faktor. Okey. Jadi soalan boleh tanya kata tugas huraikan. Jadi awak perlu menghurai sebab-sebab mengapa tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, huraikan faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. 4 markah. Okey, boleh jadi 6 markah. Boleh jadi 8 markah. Okey. Kemudian apa lagi soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan faktor ataupun sebab mengapakah Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah. Ini kata tugas dia mengapa. Jadi awak kena bagi sebab. Faktor dia sama iaitu faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua. Soalan yang ketiga, terangkan sebab berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Itu saya bagi contoh pilihan markah. Ada yang 4 markah, ada yang 6, ada yang 8. Jadi ketiga-tiga bentuk soalan ini sebenarnya
Okey, merangkumi jawapan yang sama, faktor yang sama. Okey. Faktor huraian yang sama, cerita yang sama. Okey, cuma bezanya bentuk soalan dan juga kata tugas bagi soalan tersebut lah. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, kalau untuk 4 markah, apa yang awak boleh bagi? Okay, faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ialah kemunculan ideologi baru. Itu adalah faktor. Faktor yang pertama. Awak nyatakan salah satu lah, iaitu fasisme. Awak dapat lagi 1 markah, dah 2 markah. Ia dipimpin oleh Benito Mussolini. 3 markah awak terangkan berkaitan dengan ideologi fasisme. Dan ideologi ini memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. 1 markah. Okey, manakala awak boleh masukkan pula seterusnya. Gunakan penanda wacana Nazisme. Ini ideologi yang kedua. Akan dapat 1 markah. Pimpinan Adolf Hitler. 1 lagi markah. Dan mereka mengagungkan bangsa Jerman. Paling kurang awak bagilah 1 huraian bagi 1 ideologi baru tersebut. Okay? So di sini awak boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Tapi awak pilihlah mana-mana 4 markah. Sekiranya awak bagi jawapan lebih pun tidak mengapa. Lebih baiklah. Okay? Okey, kemudian pilihan jawapan yang lain awak boleh jawab. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ialah kemunculan ideologi baru 1 markah, iaitu fasisme dan nazisme. Simple saja dalam 1 ayat. Okey, awak boleh dapat 3 markah. Okey. Faktor dia ideologi baru, kemudian nyatakan ideologi tersebut fasisme dan nazisme. Awak tidak mengurai pun dengan lebih lanjut berkaitan dengan ideologi tersebut. Seterusnya, ketidakpuasan hati terhadap penjajah Versailles. Awak dapat lagi 1 markah. Okay, akhir sekali kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Di sini awak menyatakan ketiga-tiga faktor Perang Dunia yang kedua. Okay, faktor yang pertama ideologi baru, faktor yang kedua ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan yang ketiga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, yang ni kalau soalan berkaitan dengan 6 ataupun 8 markah. Perang Dunia Kedua berlaku kerana kemunculan ideologi baru. Okey, sama saja. 1 markah awak nyatakan fasisme. 1 markah dipimpin oleh Benito Mussolini. Jadi awak menerangkan, menghuraikan berkaitan dengan ideologi tersebut. Okay, kemudian awak nyatakan nazisme pula. Pimpinan Adolf Hitler. Mengagungkan bangsa Jerman. 1 markah. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. 1 markah. Awak hurai pula berkaitan dengan ketidakpuasan hati perjanjian Versailles. Tidak adil. 1 lagi markah. Jerman hilang tanah jajahan. Menjejaskan kedaulatan negara Jerman. 1 markah. Dan awak mengurai juga untuk faktor yang ketiga, iaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Sepatutnya Liga ini ditubuhkan untuk memulihkan keamanan dan kerjasama antarabangsa, tetapi gagal. Jadi setiap satu faktor dan huraian yang awak nyatakan akan diberikan markah seperti yang dinyatakan. Ini antara contoh-contoh soalan dan jawapan. Bagi soalan tur tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okey, kita tengok soalan berkaitan dengan peristiwa. Bentuk soalannya, soalan boleh tanya, bagaimanakah Perang Dunia Kedua tercetus? Bila kata tugas, bagaimana? Jadi awak kena nyatakan cara. Jadi bagaimana cara Perang Dunia itu tercetus? Ataupun soalan boleh tanya, jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. 6 markah. Jadi awak kena terangkanlah peristiwa setiap satu peristiwa. Okey, mari kita lihat. Antara jawapannya ialah Perang Dunia Kedua berlaku apabila Jerman menakluk Eropah Barat. Itu peristiwa yang pertama. Okey, Jerman takluk Eropah Barat. Okey, bagaimana awak nak mengurai? Serangan Blitzkrieg. Itu yang saya tekankan di situ. Saya highlightkan 1 markah. Jadi apa yang berlaku serangan Blitzkrieg? Berjaya menawan Poland. Dan kesannya Jerman menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat. So di situ boleh dapat 4 markah bagi peristiwa yang pertama. Okey, peristiwa yang kedua. Seterusnya berlaku pengeboman Britain. 1 markah. Peristiwa yang kedua. Jadi bagaimana pengeboman Britain itu berlaku? Melalui serangan udara dan laut. Awak akan dapat 1 lagi markah. Okey, dan bila berlaku serangan udara, apa yang berlaku? Memusnahkan pelabuhan. 1 lagi markah. Awak hurai lagi berkaitan pengeboman Britain. Dan akhir sekali, menjejaskan ekonomi Britain. Jadi di situ awak boleh dapat 4 markah. Sorry, 5 markah awak boleh dapat. Okay? Dan yang ketiga, Itali menyertai perang. Itu peristiwa yang ketiga. Okay, Itali pula menyertai perang.
Jadi awak bagi tahu bagaimana Itali menyertai perang. Itali menyerang Perancis negara selatan, manakala Jerman menyerang Perancis daerah utara. Di situ boleh dapat 3 markah untuk peristiwa yang ketiga. Dan akhir sekali, Jerman menawar Rusia. Peristiwa yang keempat. Mudah saja awak bagi tahu saja berkaitan dengan operasi Barbarossa ataupun operasi sentral besar-besaran. Okey, ini antara pilihan jawapan lah. Okey. Dia akan ada perkataan mana-mana jawapan berkaitan. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Antara soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan pengakhiran Perang Dunia yang Kedua. Soalan yang pertama, bagaimanakah Perang Dunia Kedua di Eropah berakhir? Dia awak kena beritahulah cara. Kata tugas dia bagaimana cara. Nyatakan, jelaskan macam mana Perang Dunia Kedua berakhir. Kedua, betul soalan yang kedua. Mengapakah tentera bersekutu berjaya menangkan Perang Dunia Kedua di Eropah? Jadi awak kena beritahu sebab faktor kejayaan tentera bersekutu yang menyebabkan Jerman tewas dalam Perang Dunia Kedua. Dan betul soalan yang ketiga. Jelaskan pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, ini antara 3 bentuk soalan-soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi pastikan awak fahamkan kehendak soalan dengan baik, barulah awak boleh menulis jawapan yang tepat. Okey. Okay, kita tengok bagaimana Perang Dunia Kedua berakhir. Antara contoh jawapannya, Perang Dunia Kedua berakhir ataupun soalan yang lain, tentera bersekutu berjaya menamatkan Perang Dunia Kedua di Eropah apabila wujudnya kerjasama kuasa besar. Walaupun bentuk soalan berbeza tetapi jawapan dia tetap sama. Fakta sejarah dia tidak berubah. Cuma awak kena fahamkan soalan. Apakah kehendak soalan? Untuk awak nak menulis jawapan yang betul mengikut apa yang ditanya. Okey, yang pertama bagaimana Perang Dunia Kedua tamat ataupun kenapa tentera bersekutu berjaya menamatkan Perang Dunia Kedua? Kerjasama kuasa besar. Okey, iaitu awak hurai antara Presiden Amerika Syarikat dan juga Perdana Menteri Britain. 1 markah awak akan dapat. Okey, apa bukti mereka adanya kerjasama? Mereka bertemu untuk membuat keputusan politik. Okey, dan ketenteraan. Itu melalui kerjasama lah. Okey, habis. Awak bagi 1 faktor, kemudian awak hurai. Faktor yang pertama ialah kerjasama kuasa besar. Huraian dia awak bagi tahu Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Britain bertemu untuk membuat keputusan politik. Okay, kemudian kita bagi tahu mengapa tentera bersekutu berjaya menamatkan Perang Dunia Kedua. Ataupun bagaimana Perang Dunia Kedua berakhir disebabkan oleh faktor yang kedua, iaitu keberkesanan strategi serangan. Ini sebabnya. Okay? Jadi strategi perang yang berkesan. Akibat kegagalan Jerman menawar Rusia. Awak nyatakanlah kenapa strategi serang tentera bersekutu berjaya. Sebab Jerman gagal menawar Rusia. Awak akan dapat 1 markah. Hurai di sebalik keberkesanan strategi serangan. Okay, kemudian awak hurailah bagaimana Jerman gagal menyawar Rusia. Disebabkan oleh Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya. 1 markah. Ingat dalam kegagalan Jerman menawar Rusia, Jerman kehilangan banyak nyawa tentera. 1 markah. Mereka juga kehabisan peluru. 1 lagi markah. Okey. Kemudian akhir sekali kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Yang ni sememangnya terbukti daripada strategi serangan yang berkesan daripada pihak bersekutu. Kejayaan operasi pendaratan. Okay, awak ingat operasi pendaratan. Okay, bagaimana operasi itu berlaku? Ia berlaku melalui operasi Kod D-Day. Ada perkataan Kod D-Day, awak akan dapat 1 markah. Seperti yang saya highlightkan. Jadi setiap perkataan yang saya highlightkan dengan berwarna biru muda itu yang menyebabkan awak akan mendapat markah. Kata kunci yang awak perlu masukkan. Okay, yang awak perlu hafal, perlu ingat. Yang wajib ada dalam soalan jika ditanya. Tentera bersekutu memperdaya Jerman apabila mendarat di Normandy. Ini huraian kepada kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu melalui Kod D-Day. Dan bukan di Calais. So akan dapat lagi markah, 1 markah. Maksudnya awak bagi tahu kenapa Jerman terpedaya. Kerana sepatutnya maklumat yang diperoleh oleh Jerman pendaratan tentera bersekutu adalah di Calais. Tetapi apa yang berlaku?
Tentera bersekutu mendarat di Normandy. Itulah yang menyebabkan tentera Jerman gagal dan menyerah kalah. Okey, jadi itu saja. Okey, antara contoh jawapan dan soalan yang sering disoal ataupun ditanya eh, bagi tajuk Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, setakat itu saja slot bersama saya. Okey. Jadi ingat pesanan saya untuk anak-anak pelajar, terutama sekali calon-calon SPM. Okey. Sebagai seorang pelajar, awak jangan berhenti berusaha. Kerana apa? Kejayaan sedang menanti awak. Jadi awak kena yakin boleh, awak boleh berusaha. Pastikan sejarah awak wajib lulus dan awak pasti cemerlang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.